wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulakan penyelia bagi subjek etika profesional di bawah kelulusan Citra, iaitu Ustazah Rabitah, dan saya Ahmad Saifullah bin Abdul Khalid, A151871 daripada Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, tahun 1 semester 2. Saya diberi tugasan mengenai bagaimanakah laporan, sejenis laporan berbentuk etika dan profesional yang saya pernah jawat sebagai jawatan sebelum ini. Okey, yang pertamanya, definisi etika ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos, yang bermaksud watak ataupun kesusilaan perbuatan yang biasa dilakukan. Etika adalah ilmu yang membahaskan perbuatan baik ataupun buruk. Menurut Kamus Bahasa, ada 3 perkara mengenai etika. Yang pertamanya adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua adalah berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga iaitu nilai mengenai benar ataupun salah perkara yang dianuti oleh sesuatu golongan ataupun masyarakat. Manfaat etika ini yang saya dapat ulaskan iaitu yang pertama, dapat membentuk suatu pendirian serta moral, dan juga ianya dapat membantu seseorang ini menentukan sesuatu pendapat ataupun cadangan daripada beberapa orang pihak. Maksud profesional di sini, istilah profesional diadaptasikan daripada istilah Inggeris iaitu profession, yang bermaksud pekerjaan ataupun kerjaya. Dalam bahasa mudahnya, profession dapat disimpulkan sebagai seorang yang menawarkan jasa ataupun pekerjaan sesuai dengan peraturan dan protokol dalam bidang yang dipegang itu. Jadi laporan tugasan saya ini berkaitan dengan jawatan saya. Saya dilantik untuk memegang amanah sebagai jawatan setiausaha bagi program Mahabbatul Duat yang diadakan pada 22 hingga 24 April lepas di program sekolah menengah Bagan Serai, Perak. Jadi dalam jawatan itu saya memegang jawatan sebagai setiausaha. Jadi dalam setiausaha ini terdapat beberapa, saya bahagikan beberapa jenis etika dan profesional. Yang pertamanya, sebelum program, apa etika dan profesional saya. Yang kedua, semasa program, bagaimanakah, apakah amanah dan tanggungjawab saya sebagai setiausaha. Dan yang ketiganya adalah selepas program. Maka kita teruskan yang pertama. Yang pertama ni adalah sebelum program, saya sebagai setiausaha ditugaskan untuk menyediakan ataupun mencatat setiap minit mesyuarat, setiap kali adanya mesyuarat. Yang kedua, saya menyenaraikan proses kewangan iaitu duit yang keluar masuk. Yang ketiga, saya menyediakan minit mesyuarat. Yang keempat, saya perlu menyediakan modul bagi aktiviti yang akan dijalankan sewaktu program. Dan yang terakhir, saya menyediakan tentatif program sewaktu aktiviti program di sekolah itu dijalankan. Yang keduanya, tanggungjawab saya ataupun amanah saya ketika semasa program dijalankan. Yang pertama, saya menyerahkan modul yang saya buat itu, modul program ataupun aktiviti yang saya buat itu, saya serahkan kepada fasilitator untuk melakukan aktiviti LDK, iaitu latihan dalam kumpulan. Dan ketika program berjalan itu, saya perlu mencatat ataupun merekodkan segala aktiviti ataupun pelaksanaan yang dijalankan semasa program berlangsung. Dan yang terakhir iaitu selepas program, tugasan saya selepas program adalah mencatat postmortem ataupun perbincangan akhir dan minit mesyuarat yang terakhir. Dan yang paling saya agak penting yang perlu sebagai setiausaha buat adalah laporan akhir program tersebut. Dan saya nak menjelaskan sedikit perbincangan mengenai etika dan profesional saya sebagai setiausaha. Yang pertamanya adalah saya dapat
melalui laporan yang saya sebutkan tadi, etika sebagai setiausaha adalah sangat penting dan perlu diaplikasikan dalam sesuatu jawatan untuk kelancaran sesuatu program ataupun organisasi. Yang pertama dia sebagai setiausaha ni dia perlu teliti, cermat dan cekap dalam melakukan tugasan. Yang kedua, perlu ada komitmen yang tinggi supaya perjalanan program berjalan dengan lancar. Yang ketiga, perlu ada idea ataupun pemikiran yang kreatif untuk kita mengolah, menyediakan modul-modul ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Dan yang terakhir adalah perlu mengetahui dan mempelajari setiap format ataupun cara-cara penulisan surat, laporan dan sebagainya. Menjadi seorang setiausaha perlu bersikap profesional dalam melaksanakan tugasan. Antara sikap profesional yang perlu ada bagi seorang setiausaha adalah dapat menguasai segala format ataupun bentuk tulisan, surat, laporan dan sebagainya. Yang kedua, dapat mengatur masa program, masa belajar, masa kehidupan seharian dengan baik. Dan yang ketiga, dapat menguruskan segala aktiviti dan mesyuarat dengan sempurna dan baik. Saya kata cukup sekadar itu, sekadar pengungsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.